Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 16 April 2024. Dua kanak-kanak mangsa dera di Keningau kini dalam keadaan stabil dan semakin pulih. Kanak-kanak terlibat Ariel Janmas Janarius 13 tahun dan Adam Arin 5 tahun dimasukkan ke wad Hospital Keningau awal Mac lepas. Perkembangan terkini kepada dua budak yang kena dera itu sekarang ini masih dalam keadaan stabil dan masih dalam kawalan pihak hospital Keningau untuk diserahkan kepada pihak Jabatan Kebajikan nanti apabila mereka sihat pulih sepenuhnya. Kanak-kanak malang ini dipercayai didera oleh sepasang suami isteri yang menjaga mereka. Hasil siasatan mendapati Ariel Janmas telah ditekap dengan setrika dan dipukul menggunakan batang besi di bahagian belakang badan serta ditendang. Manakala Adam Arian disimba air panas dan dipaksa berada dalam air panas sehingga menyebabkan kedua-dua kaki melecur dan juga dipukul menggunakan batang besi, ditendang serta ditekap setrika di bahagian tangan kiri dan kanan. Kes disiasat di bawah Seksyen 31-1-E Akta Kanak-Kanak 2001. Koperasi Progresif Bandar Berhad di Kota Marudu diharap dapat berkembang dengan proaktif seterusnya meningkatkan sosioekonomi anggota koperasi daerah itu. Koperasi tersebut memfokuskan aktiviti perniagaan sektor pertanian dan hartanah. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata, beliau akan terus menyokong dan membantu mempermudah penubuhan koperasi untuk tujuan mengembangkan potensi yang ada di kawasan masing-masing. Datuk Iwan berucap dalam majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri di Kota Marudu. Mengenai perkembangan projek tamu desa yang akan dilaksana, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi buat julung kalinya tahun ini, Datuk Iwan memberitahu lebih 30 permohonan di Sabah telah diterima setakat ini. Projek berkenaan yang dijangka bermula April menerima peruntukan RM20 juta dalam belanjawan 2024. Daripada jumlah itu, RM1 juta akan disalurkan kepada Gabungan Persatuan Penjajah dan Peniaga Kecil Kebangsaan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew mencadangkan agar Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK mengenakan kompaun maksimum RM500 terhadap kutu sampah. Melalui satu kenyataan di Ibu Negeri, Datuk Christina berkata perkara itu termaktub dalam Undang-Undang Kecil Anti Sampah Sarap 1984 pindaan 2005 yang sedang dikuatkuasakan agensi tersebut. Beliau turut memuji tindakan pantas DBKK mengutip dan membersihkan dua lokasi yang tular di media sosial kerana dipenuhi sampah sarap oleh pengunjung sempena cuti sekolah dan perayaan Hari Raya Aidilfitri beberapa hari lalu. Dalam pada itu, Datuk Christina menyarankan agar DBKK menyediakan lebih banyak tong sampah di kawasan awam yang menjadi tumpuan pengunjung. Beliau yang juga adun api-api berkata pihaknya akan memulakan kempen bagi memupuk kesedaran awam mengenai kepentingan menjaga kebersihan alam sekitar. Pihak sekolah juga perlu memainkan peranan memupuk kesedaran pelajar tentang tanggungjawab menjaga kebersihan awam bermula di kawasan sekolah. Rakyat perlu peka terhadap isu berkaitan agama, bangsa dan institusi raja 3R. Ini kerana isu berkenaan amat sensitif dan boleh menggugat perpaduan dan keharmonian negara jika tidak dibendung. Adun Bingkor Datuk Robert Tawik yang juga pembantu Menteri Kerja Raya berkata 3R perlu dihormati oleh semua kerana ia merupakan asas kekuatan perpaduan rakyat yang dikecapi sejak sekian lama. Semua rakyat yang ada di Malaysia ini hidup aman, damai dan makmur. Dan kita berpegang kepada perpaduan yang kukuh di rakyat di Malaysia ini. Sementara itu, Pengerusi Majlis Pemimpinan Keadilan Negeri Sabah, Datuk Dr. Sangkar Rassam berkata, 3R perlu dihormati kerana ia termaktub dalam perlembagaan. 3R ini sebenarnya termaktub dalam perlembagaan dan perlu dielakkan untuk disentuh sebab sensitivitinya kepada
pelbagai kaum yang terdapat di negara kita ini. Mereka ditemui RTM dalam majlis rumah terbuka Aidilfitri di Keningau. Kedua-dua pemimpin ini turut menyokong tindakan tegas yang diambil kerajaan terhadap mana-mana pihak yang membangkitkan sentimen 3R sehingga menimbulkan keresahan kaum. Hampir 1,000 masyarakat menghadiri majlis rumah terbuka ini yang turut diserikan dengan persembahan tarian Mansayau dari suku kaum Murut Nabai, Kampung Masak, Keningau. Bangkit Tawau, kuih tradisional masyarakat Bugis antara sajian wajib dalam bulan Syawal. Kuih warisan zaman berzaman itu amat terkenal di kawasan pantai timur Sabah. Bagi mengelak ia pupus di talan zaman, seorang anak jati Tawau berusaha memelihara keaslian rasa kuih berkenaan. Wartawan Asma Asmoni ada butirannya. Semangat untuk mengekalkan keaslian bangkit tradisi kaum Bugis ini mendorong Kamalia Kamal untuk terjun ke dalam bidang keusahawanan. Berbekalkan minat yang mendalam, usahawan gigi ini berusaha memperkenalkan produk tempatan kepada masyarakat umum termasuk di luar Sabah. Proses pembuatan bangkit yang agak rumit tidak pernah mematahkan semangat Kamalia. Sebenarnya masa saya kecil-kecil dulu, bila mak buat kuih bangkit kan, saya selalu mau melarikan diri. Saya tidak mau buat, kerjanya leceh ya. Tapi bila saya sudah banyak ikut program-program keusahawanan kan, daripada program Inscan, Mara, Ladang, jadi tercetus idea untuk angkat kuih bangkit ini menjadi produk lokal Sabahan. Teksturnya yang tipis dan rangup menjadikan kuih bangkit mengungguli tempahan pelanggan untuk hari Lebaran. Kuih ini hanya menggunakan bahan-bahan asas seperti tepung gandum, minyak, gula dan telur. Penghasilan kuih bangkit kami dengan kapasiti yang kami ada sekarang ni, kami hanya mampu untuk membuat 50 saiz balang tinggi, 50 toples balang tinggi. Jadi alhamdulillah permintaan tu daripada pemborong-pemborong kan, kadang dorang memborong dalam 700 balang, 1000 balang. Untuk Syawal tahun ini, lebih 2,000 balang kuih bangkit ditempah, hasil inovasi dari segi rasa bagi menarik selera generasi muda, khususnya kuih bangkit coklat. Kini, kuih bangkit Tawau bukan sahaja terkenal dalam kalangan masyarakat Bugis, malah menjadi pilihan masyarakat pelbagai kaum di Sabah sebagai kudapan musim perayaan. Ini kuih bangkit menjadi saya punya makanan harian lah. Sebab masa dulu memang kuih bangkit ini di golongan umur 80-an memang peminat. Rata-rata di rumah mesti ada kuih bangkit. Kuih bangkit ni sedap dimakan sebab semua peringkat umur boleh makan. Sebab kuih bangkit dia tak keras betul. Jadi orang tua boleh makan, budak-budak boleh makan. Jadi mestilah ada kuih bangkit ni kalau tema hari raya. Jadi lengkap tema hari raya di rumah. Kuih bangkit bukan saja kuih tradisi yang digemari masyarakat pelbagai peringkat umur. Akan tetapi, kuih bangkit ini menjadi simbol kepada keutuhan hubungan kekeluargaan di mana semua keluarga bekerjasama untuk menyiapkannya. Laporan Asma Asmuni, RTM. Masyarakat Islam di negeri ini diajak agar sentiasa mensyukuri segala nikmat yang dikecapi terutama ketika meraihkan hari Lebaran. Ini kerana terdapat golongan kurang bernasib baik yang tidak mampu meraihkan hari kemenangan itu bersama-sama. Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Petagas Muhammad Isku Zawan Ishraq Arsid berkata, setiap penderitaan yang dialami umat Islam di seluruh dunia juga wajar diinsafi bersama. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bak Ini terbitan Seksyen Penerbitan TV RTM Sabah. Katanya, selain menziarahi sanak saudara dan sahabat handai, sambutan Aidilfitri juga perlu diisi dengan aktiviti keagamaan untuk meningkatkan ketakwaan. Muhammad Isku Zawan turut memuji semangat perpaduan di negeri ini yang begitu menyerlah setiap kali tiba musim perayaan yang diraihkan bersama-sama tanpa mengira kaum dan agama.
Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.